Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Semua orang nak dengar dan nak tahu apa yang terjadi pada Kak Rubiah dengan Dek Na selepas beberapa tahun selepas tu. Tapi sebelum Abang mulakan cerita, ada satu channel sebenarnya. Abang sewaktu menjadi seorang YouTuber, Abang selalu tengok YouTube orang lain sebab Abang nak belajar macam mana cara nak bercerita dengan bagus, macam mana nak menarik perhatian supaya ceritanya tersampai. Selalunya Abang tengok channel-channel cerita seram sebab Abang sampaikan cerita seram. Tapi bila lama kelamaan, Abang cuba cari idea lain dengan menonton channel-channel daripada bukan cerita seram. Tiba-tiba Abang terjumpa satu channel yang dia menceritakan buku-buku yang dia baca. Tapi yang bagusnya, semua buku-buku yang diceritakan tu adalah buku bahasa Inggeris. Yang kebanyakannya memang Abang jarang baca. Bukan kebanyakannya, boleh kata semua Abang jarang baca, tak pernah baca. Jadi bila dia ceritakan semula buku-buku yang ditulis dalam bahasa Inggeris, cara dia bercerita tu betul-betul menusuk dekat hati Abang. Seolah-olah macam Abang betul-betul ada dalam novel tu. Jadi walaupun dia tak minta, Abang sengaja nak promote pada kita semua. Waktu Abang tengok channel dia tu, dia punya subscriber lebih kurang 40 orang. Tapi Abang mohon daripada semua yang mendengarkan YouTube Abang, marilah kita sama tolong anak muda ni. Kalau tak silap nama channel dia adalah Aca. Jadi marilah kita sama-sama tolong Aca. Dia bercerita dalam bahasa Melayu, semua novel-novel bahasa Inggeris yang dia baca. Cara dia bercerita pula, cara-cara memang orang utara patut support dia. Bagus sangat budak ni. Abang memang seronok bila dengar dia bercerita tu, rasa macam betul-betul berada kat tempat kejadian. Dan Abang boleh berlagak-lagak setiap kali Abang dengar cerita dia. Kalau jumpa dengan kawan-kawan, bila dia tanya apa waktu lapang Abang buat, Abang cakap Abang ada baca novel bahasa Inggeris. Yang sebenarnya Abang hanya dengar apa yang Aca ceritakan. Ni adalah dia punya YouTube page depan dia. Jadi masih lagi 90 orang dia punya subscriber. Abang mohon sangat-sangat kita tolonglah anak muda ni supaya dia terus bersemangat untuk ceritakan kepada kita semua novel-novel bahasa Inggeris yang memang Abang tak akan baca. Okey, itu adalah yang pertama. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lupa Abang nak beritahu, link untuk page YouTube Aca Abang ada sediakan dekat bawah video ni. Boleh tekan situ, kita terus subscribe, kita memeriahkan anak-anak muda kita sekarang. Pada beberapa hari yang lepas, kalau tak silap Abang 2 hari yang lepas, Abang ceritakan tentang macam mana Kak Rubiah berjumpa dengan kawan-kawan dia, dan salah seorang daripada kawan-kawannya bernama Dek Na yang begitu obses untuk dapatkan saka daripada keturunan, dengan mengatakan bila mendapat saka tu dia akan menjadi seorang yang sihat walafiat dan akan cemerlang dalam kehidupannya. Dan ada beberapa kejadian yang terjadi sewaktu Dek Na dapat saka tu. Yang pertama, dia berjaya menjadi superwoman dengan menolak supervisornya jauh ke belakang sampai terjelepuk dia punya supervisor akibat daripada saka yang meresap dalam badan dia. Dia mempunyai tenaga tambahan. Ini kurafat, tak boleh amalkan. Okay? Jadi yang kedua adalah cerita tentang bagaimana pada malam perkahwinan Dek Na, Kak Rubiah tidur dekat rumah Dek Na, dan pada malam yang sama Kak Rubiah telah dikacau dengan makhluk yang mendampingi Dek Na. Itu adalah bahagian yang pertama. Okey, Abang masuk bahagian yang kedua. Cerita tentang Kak Rubiah dengan Dek Na ni memang satu cerita yang memberi pengajaran kepada Abang sebenarnya. Jadi selepas Kak Rubiah berhenti daripada kilang tu, dia dah tak jumpa Dek Na. Selepas Dek Na kahwin, dah putus hubungan.
Boleh dikatakan Dek Na hidup bersama suaminya di Bandar Seremban dan Dek Na masih lagi bekerja di kilang, cuma berada di kilang yang lain, bukan kilang yang sama dengan Kak Rubiah bekerja satu masa dulu. Kak Rubiah pula pada waktu tu dah duduk dekat rumah mak ayah dia di Kuala Pilah dan menjalankan perniagaan kecil-kecilan menjual sarapan pagi di hadapan rumah. Dan disebabkan tu dia punya rezekinya bertambah dan pada masa yang sama dia pula bertemu jodoh. Jadi dia adalah menjemput Dek Na dan beberapa orang kawan yang pernah sama-sama bekerja kilang dengan dia, tapi semua datang kecuali Dek Na tak datang. Jadi waktu petang-petang selepas habis-habis bersanding, menikah semua, Kak Rubiah bertanya dengan kawan-kawan yang lain, mana perginya Dek Na? Sebabnya Dek Na waktu Dek Na kahwin, Kak Rubiah datang untuk menjadi pengapit pada hari itu. Dan Kak Rubiah harapkan benda yang sama, iaitu Dek Na datang pada hari perkahwinan dia. Tapi mengikut cerita daripada kawan-kawan, Dek Na sebenarnya dalam keadaan yang tidak sihat, yang keadaannya sangat menyedihkan, ekonominya tidak berapa bagus. Jadi bila dengar apa yang terjadi pada Dek Na, Kak Rubiah rasa kesian dan rasa berdoalah kalaulah satu hari nanti dia terserempak dengan Dek Na, dia akan nasihatkan, buanglah saka tu. Mungkin benda-benda ni semua disebabkan oleh saka. Dengan kata lain, Allah marah kita ada saka-saka yang pendamping-pendamping yang lain macam ni. Jadi disebabkan itu menyebabkan Allah memberi ujian. Jadi itulah yang Kak Rubiah cadangkan, nak nasihatkan kepada Dek Na kalau dia jumpa Dek Na dalam beberapa tahun dalam masa terdekat. Jadi selang beberapa tahun, lebih kurang 4 tahun daripada hari Dek Na berkahwin, dan pada waktu tu Kak Rubiah pun dah ada ramai anak dan dia pun dah duduk dekat Seremban. Walaupun macam tu dia tahu yang Dek Na duduk dekat kawasan yang sama, cuma tak pernah terserempak. Nak jadi cerita, pada satu hari Kak Rubiah masa tu tengah mengandung. Jadi macam biasa ibu-ibu mengandung ni dia kena pergi check up dekat klinik kesihatan. Pada waktu tu dia terserempak dengan orang yang hampir-hampir dia lupa rupa bentuknya. Lepas dia amati betul-betul, Dek Na, baru dia perasan. Dia pun pergilah dekat Dek Na, tegurlah, bersalam-salaman lah. Walaupun dah bertahun tak berjumpa, tapi Dek Na sekali pandang dah tahu itu adalah Kak Rubiah. Jadi dia orang pun berpeluk-peluk lah, seronok sangat, dah lama sangat tak jumpa. Jadi Kak Rubiah pun tanyalah dengan Dek Na, datang kenapa, sakit apa. Dek Na beritahu dia ada sakit kritikal dan perlu dapatkan rawatan setiap kali datang ke klinik kesihatan untuk bertukar ubat. Lebih kurang macam tu lah. Jadi bila tengok macam tu, Kak Rubiah memang perhatikan daripada kaki sampai ke rambut. Maksudnya daripada atas sampai ke bawah. Tengok keadaan Dek Na betul-betul uzur, macam orang yang betul-betul kesakitan. Jadi diorang pun bertukar-tukarlah nombor telefon. Waktu tu belum ada lagi nombor telefon handset, nombor telefon rumah. Dengan harapan satu hari nanti Kak Rubiah bolehlah datang ke rumah Dek Na dan bertanya sebenarnya apa yang berlaku. Dan dia nak bagi tahu hasrat dia untuk Dek Na buang benda-benda ni. Okey. Jadi lepas bertukar-tukar nombor telefon, mereka pun berpisah. Selepas 2-3 hari, Kak Rubiah tergeraklah nak telefon Dek Na. Mana tahu Dek Na ada dekat rumah, dia boleh datang rumah Dek Na. Pada waktu tu dia dah ada kereta, suami dia belikan kereta Proton Tiara, kata. Mengikut email tu, Tiara lebih kurang lah kan. Jadi dia pun telefonlah Dek Na, dapatlah, angkatlah telefonnya. Jadi dia kata dia nak jumpa Dek Na dekat rumah, tapi Dek Na kata tak naklah jumpa kat rumah Kak. Akak ambil saya dekat rumah, kita pergi kat mana-mana kedai makan, kita borak-borak kat sana. Sebab dia kata keadaan kat rumah tak begitu selesa. Tak masalah lah, Kak Rubiah kata okey. Jadi pada hari yang ditetapkan, Kak Rubiah pun datanglah rumah Dek Na, jemputlah Dek Na dekat rumah. Memang pada waktu tu nampak betul kalau dekat klinik kesihatan dalam beberapa hari yang lepas, keadaan Dek Na nampak uzur. Cumanya pada waktu tu kan dalam bangunan, jadi tak nampak secara dekat. Tapi hari itu bila Dek Na masuk dekat dalam kereta, Kak Rubiah betul-betul nampak Dek Na
cengkung, kampung. Lepas tu dengan kulitnya bertitik-titik, berbintik-bintik, pelik sangat. Dengan matanya yang layu, dengan mukanya yang kusam. Jadi dibawalah dekat restoran A&W. Jadi siapa-siapa orang Negeri Sembilan tahu, tahulah cerita tempat ni. Dibawalah dekat restoran A&W yang menjadi saksi kepada apa yang nak diceritakan. Jadi dekat situ Dekna pun Kak Rubiah tanyalah dengan Dekna apa yang berlaku. Dekna kata hidup dia rumah tangga memang porak-peranda. Suami dia ada perempuan lain dan suami dia dah tak berkenan dengan dia lagi. Banyak kali dia cuba bermesra-mesra dengan suami dia tapi suami dia tolak mentah-mentah. Ada kalanya suami dia tak balik rumah dengan alasan geli dengan Dekna. Padahal pada waktu tu Dekna kata dia dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang memang cukup komplit dalam cukup baguslah keadaannya, kesihatannya, tapi tak tahulah kenapa suami dia benci sangat, dia kata. Lepas tu dia mengandung anak dia pula manjang keguguran. 3 kali mengandung, 3 kali keguguran. Itu juga menjadi alasan untuk suami dia menjauhkan diri pada Dekna. Bawa sial katanya. Jadi waktu Dekna ceritakan pada Kak Rubiah, dia dalam keadaan menangis-nangis. Dia tak tahu kenapa dia diuji macam tu. Dia kata dia dah cuba buat yang terbaik untuk keluarga dia, termasuk membela saka sebaik-baiknya. Tapi waktu bila dengar Dekna bercerita pasal saka, pasal pendamping tu, terus Kak Rubiah mencelah. Dia kata ini semua ujian Allah. Allah uji sebab Dekna ambil sesuatu yang melanggar hukum agama. Belum sempat Kak Rubiah melanjutkan nasihatnya, terus Dekna bertempik. Dekna marah pada Kak Rubiah. Dekna kata janganlah Kak salahkan pendamping saya. Dia yang selalu bagi nasihat pada saya, yang tunjukkan saya di jalan yang benar. Jadi dialah yang tolong saya untuk rasa bertenang setiap kali suami saya tinggalkan saya, setiap kali anak saya pergi meninggal. Dia yang membuatkan saya rasa selesa. Terdiam Kak Rubiah. Ini dah jauh benar ni, dia kata. Dekna dah melangkah jauh daripada apa yang dia sangkakan. Jadi waktu tu Kak Rubiah pun bertenang. Dia pegang tangan Dekna. Dia berharap dengan cara ini Dekna akan sedar diri. Kak Rubiah tanya, apa yang berlaku pada anak-anak Dekna? Dekna cakap setiap kali dia mengandung, tak ada pun melangkah longkang besar ataupun berjalan nitik ke apa benda ke yang boleh menyebabkan baby tu gugur. Tapi tak pasal-pasal baby tu gugur. Dan kata Dekna yang paling stresnya sekali, setiap kali dia gugur dalam keadaan yang tak cukup sifat kan, ditanam, lepas tu dia punya tempat tanam janin tu digali oleh binatang buas. Itu yang menjadikan Dekna rasa lagi tertekan. Tak sempat nak membentuk bayi, tapi ditanam jugalah untuk menghormati kan. Di sekitar rumah dia pula duduk dekat kawasan-kawasan yang ada tanah lebihan untuk tanaman kan. Jadi terdiam Kak Rubiah. Jadi bila dah macam tu, Kak Rubiah kata jangan-jangan benda ni semua berpunca daripada apa yang Dekna dampingkan. Waktu tu Dekna sekali lagi nak melawan, tapi Kak Rubiah cepat-cepat kata, dengar dulu apa yang akak nak jelaskan. Yang gali tanah kubur anak Dekna, yang Dekna tanam tu, Dekna pasti ke itu adalah binatang buas. Sedangkan itu berada di dalam kawasan pagar rumah. Mana mungkin ada binatang buas yang nak gali dan makan. Terdiam Dekna pada waktu tu. Dia dah mula terasa macam lain macam, terfikir yang bukan-bukan. Jadi waktu tu, biar betul dia kata. Tak Kak, betul Kak, ini adalah binatang buas, baik anjing, baik apalah. Bukannya benda-benda lain. Jadi kata Kak Rubiah, senang cerita, kau solat malam, kau minta petunjuk pada Allah Ta'ala. Waktu tu Dekna tersentap sekali lagi sebab dia kata dia dah lama tak semayang. Sejak dia dapat benda ni, pendamping ni, dia kata semayang tu sia-sia. Jangan, kalau semayang tu setakat sembayang je, hati tak khusyuk, jangan semayang.
Tunggu hati khusyuk dulu, baru boleh semayang. Jadi nama punya manusia, kata Kak Rubiah. Mana bilanya hati kita ni khusyuk. Yang penting semayang dulu. Apa pun Allah Ta'ala kira. Bila kita berlatih semayang hari-hari, lama-lama khusyuk tu datang kemudian, kata Kak Rubiah. Dia kata, tapi tak tahu Kak, habis macam mana dengan suami saya? Kenapa suami saya jauhkan diri pada saya? Kak Rubiah kata, akak tak tahu, tapi mungkin benda tu memang suka dengan kau. Dan suami kau ni suami yang sembahyang kan? Betul suami saya sembahyang, tapi nama je sembahyang, tapi ada betina lain. Okey, mungkin suami kau sembahyang tu, bila duduk sebelah kau, benda tu akan jadi panas. Jadi disebabkan tu, sebab itu dia, makhluk tu buatkan engkau jadi macam tak cantik, jadi macam berbau, macam tak elok lah. Jadi disebabkan itu, si suami ni jauhkan diri. Dan pada masa yang sama, setiap kali mereka bergaduh, Dek Na akan baling barang, akan memaki-maki, menghamun-hamun. Dia kata marah dia meluap-luap. Itu juga mungkin disebabkan oleh pendamping. Waktu tu Dek Na dah mula terfikir-fikir, dan habis daripada perbualan tu, diorang pun baliklah ke rumah. Kak Rubiah pun hantarlah Dek Na balik rumah, dan diorang pun jalani kehidupan seperti biasa. Selang beberapa bulan selepas tu, akhirnya Kak Rubiah pun baliklah. Kak Rubiah pun bersalin. Dan waktu Kak Rubiah bersalin ni, dia tak beritahu kawan-kawan lain. Dia hanya beritahu kaum kerabat dia je. Tiba-tiba tengah malam, lebih kurang pukul 9-10 malam, ada orang ketuk pintu rumah. Jadi si suami ni pun bukalah pintu rumah. Tengok-tengok depan pintu rumah ada seorang perempuan. Seram kan? Jadi dia pun macam, nak cari siapa, kata suami dia. Nak cari Kak Rubiah, dia kata. Waktu tu suami kata, siapa ya, dia kata ni? Saya kawan Kak Rubiah, dia kata. Saya nak tengok baby, dia kata. Nak tengok keadaan Kak Rubiah. Dia bersalin tadi kan, dia kata. Bersalin tadi, dia kata. Tak apalah, jemputlah masuk, dia kata. Jadi kalau betul kawan Kak Rubiah. Jadi masuklah, dia bawa masuk rumah, dudukkan kat ruang tamu. Jadi sementara yang perempuan tu duduk kat ruang tamu, si suami ni masuklah dekat dalam bilik. Dah jumpa dengan bini dia, nak tanya, ada perempuan datang, tak tahu siapa, saya tak tanya nama, dia kata dia kawan awak, dia nak tengok awak berlepas bersalin. Jadi Kak Rubiah ni dah tak ada perasaan syakwa sangka, dia pun dah bagilah, tak apalah, mungkin kawan-kawan saya yang bekas-bekas kerja kilang dulu kot. Baik, mau masuklah, dia kata. Masuklah. Bila masuk perempuan tu, terkejutlah Kak Rubiah. Sebenarnya yang datang tu adalah Dek Na. Tapi Dek Na yang datang kali ni mukanya pelik. Mukanya betul-betul kusam, dengan rambutnya kusut masai dan badannya agak berbau. Waktu tu Kak Rubiah dah rasa pelik, dan dia pun cakap dengan suami dia, awak tunggulah luar, saya dengan Dek Na boleh berborak-borak dalam bilik. Hal-hal perempuan, dia kata. Bila dah macam tu, bila dah berdua, Kak Rubiah pun tutup pintu lah. Suami dia duduk luar lah, tengah tengok TV. Waktu tu Kak Rubiah tanyalah, Dek Na datang daripada mana, sihat, datang naik apa, bas ke, teksi ke apa. Waktu tu Dek Na diam je, tak bercakap, senyap je. Lepas tu dia tanya lagi, dah makan ke belum? Kenapa nampak kusut masai? Suami lari ke? Suami lari ke? Suami tak balik ke? Dek Na tetap tak cakap, senyap. Tiba-tiba Dek Na bangun. Dek Na duduk dekat sebelah Kak Rubiah. Lepas tu, ini ada sedikit yang tak sedap tapi abang kena ceritakan. Dan tiba-tiba Dek Na singkap kain Kak Rubiah, dan dia, nak cakap pun huru-hara juga abang ni. Dan dia cuba untuk menjilat Kak Rubiah. Dia cuba untuk menjilat Kak Rubiah. Waktu tu Kak Rubiah dah menjerit sekuat-kuatnya, sampaikan baby yang ada dekat sebelah dia menangis. Jadi suami dia masuk. Waktu suami dia masuk, Kak Rubiah kata dia betul-betul pengsan. Dia tak sedarkan diri. Bila dia sedar, dia tengok saudara, mak ayah dia dah ada, yang duduk pun dekat-dekat kawasan Kuala Pilah, tak jauh sangat dengan dia. Mak ayah dia dah ada, adik-beradik dia dah ada. Dia pun tanya, mana Dek Na? Jadi suami dia kata, suami dia pun tak tahu. Sebab bila dia masuk dalam bilik, dia tengok kaki Kak Rubiah tu dah terkepak, dah terkangkang,
dan Kak Rubiah dah pengsan, tapi anak dia adalah, anak dia kat sebelah melalak-lalak. Dan perempuan yang datang tu tak ada dekat dalam bilik. Ya Allah, seram apa. Tak ada dekat dalam bilik. Waktu tu, bila dah dengar macam tu, tahulah Kak Rubiah yang datang tu sebenarnya adalah pendamping kepada Dek Na. Jadi Dek Na tak ada. Jadi waktu tu dia pesan kat suami dia, kalau sekali lagi orang tu datang jangan bagi masuk. Untuk mengelakkan daripada benda-benda buruk berlaku, suami dia panggil orang untuk pagarkan rumah. Walaupun sebelum tu rumah tu dah dipagar, tapi dipagar sekali lagi supaya kukuh pagarnya. Selepas kejadian tu, Kak Rubiah tak pernah jumpa lagi Dek Na dan tak pernah nak ambil tahu hal Dek Na sebab dia dah mula rasa takut. Adakah disebabkan dia nasihat-nasihatkan Dek Na supaya putuskan hubungan, sedar diri yang apa yang Dek Na pegang tu adalah benda salah, tapi mungkin itulah dia kata benda tu marah dan nak makan. Biasalah orang lepas bersalin dia ada apa orang kata, darah yang segar. Darah yang segar tu yang menjadi idaman makhluk-makhluk yang gitulah kan. Okey. Jadi selang beberapa tahun, waktu tu daripada jaraknya lebih kurang 10 tahun, daripada 94, 95 jadi 2005. Jumpalah sekali lagi Kak Rubiah tersempak dengan Dek Na, tapi kali ini Kak Rubiah terserempak dekat kawasan Hospital Seremban. Terserempak dengan Dek Na sebab waktu tu Kak Rubiah masuk hospital kena denggi. Jadi dekat hospital tu terserempak dengan Dek Na dekat katil-katil yang dekat dengan dia. Waktu tu dia betul-betul terkejut sebab dia tengok Dek Na dah kurus kering. Dah macam mayat hidup. Terpaksa mendapat bantuan pernafasan. Dan pada masa yang sama dia nampak seperti Dek Na ni sebatang kara. Tak ada siapa-siapa yang datang melawat dia. Tengok aja, dia tak berani nak tegur lagi. Dia tengok aja, dia takut salah orang. Dan pada masa yang sama dia takut juga kalau tiba-tiba Dek Na buat sesuatu yang di luar jangkaan dia. Jadi selepas 2 hari duduk dekat ward disebabkan denggi lah lebih kurang macam tu. Jadi Kak Rubiah pun merapatlah dekat katil Dek Na dan tanya, ini Dek Na ke? Lepas tu Dek Na kata, ni betul. Ni siapa ni? Dia kata, ni Kak Rubiah ni, ingat tak? Lama Dek Na ambil masa nak ingatkan siapa dia. Rupanya akhirnya dia boleh ingat. Kak Rubiah. Waktu tu Dek Na pegang tangan Kak Rubiah. Dek Na menangis sesungguhnya. Walaupun belum sempat lagi Kak Rubiah tanya kenapa. Jadi selepas habis-habis nangis tu, Kak Rubiah pun barulah tergerak nak tanya, kenapalah pula Dek Na jadi macam ni. Rupanya Dek Na ni kena kanser. Dia kena kanser yang kawasan perut. Susah sikit lah nak baik, dia kata dia. Usus besarnya problem. Jadi bila dengar macam tu, Kak Rubiah pun rasa simpati. Sedihlah dia dengan keadaan Dek Na macam ni. Jadi sejak daripada tu, sepanjang dia dekat hospital, dia banyak memberi galakan pada Dek Na. Suruh Dek Na baca Yasin, berzikir, solat. Tapi Dek Na kata dia dah solat, dia dah okey. Dia kata dia dah tak ada dah pendamping-pendamping, dia dah buang. Dia dah diceraikan oleh suami dia. Dia tak ada anak. Lepas tu dia malu nak balik rumah mak ayah dia. Sebab banyak benda yang salah dia buat. Kak Rubiah pun sedih sangatlah tengok Dek Na macam tu keadaan dia. Bila dah lama-lama tu keadaan Dek Na makin lama makin teruk dan keadaan Kak Rubiah pun makin baik lah kan, dah nak keluar daripada hospital. Jadi lepas tu bila dah selang beberapa hari tu dan nak keluar daripada hospital tu, Dek Na, Kak Rubiah pun cakaplah dengan Dek Na yang dia nak keluar dari hospital. Dia minta Dek Na jaga diri. Kalau apa-apa telefonlah dia. Waktu tu dah ada telefon kan. Jadi dia kata telefonlah nombor telefon dia. Dia kata apa-apa akak akan cuba tolong apa yang mampu. Jadi waktu tu pada hari Kak Rubiah nak pergi, barulah Dek Na minta Kak Rubiah duduk sebelah dia. Dia kata mungkin selepas ni dia dah tak jumpa Kak Rubiah lagi. Mungkin dia akan berpindah ke alam lain. Tapi sebelum dia berpindah dekat alam lain, dia nak sampaikan satu benda. Nak buat pengumuman pula. Memberikan satu benda, nak beritahu. Nak beritahu satu benda. Jadi Kak Rubiah pun dapat ceritalah. Kak Rubiah boleh dengar.
Dia cerita macam ni, semua yang terjadi adalah disebabkan oleh dia. Dia ambil saka dan saka tu tidak diberi makan secukupnya dan saka tu mengamuk setiap kali dia tak bagi makanan yang cukup. Dan setiap kali saka mengamuk, mesti akan berlaku sesuatu pada dia. Jadi Kak Rubiah pun cakap, itulah akak dah pesan daripada lama, jangan ambil benda-benda macam ni, kurafat, susah hidup kau nanti. Tengok Dek macam mana kau Dek Na, macam inilah keadaannya. Tapi Dek Na kata ada satu benda yang akak tak tahu. Dia kata, apa? Cuba ceritakan. Yang akak tahu adalah Dek Na ambil saka tu daripada sepupu dia. Itu adalah pendamping keluarga. Sebenarnya pada hari itu, waktu dia datang rumah sepupu dia, sebab sepupu dia berjanji nak bagikan pendamping tu pada dia. Dia dah cakap dengan kawan-kawan dia yang minggu tu dia bakal mendapat pendamping. Jadi pada hari tu dia harap bila dia berjumpa dengan sepupu dia akan bagi pendamping tu dekat dia. Tapi benda yang diharapkan adalah sebaliknya. Bila sepupu dia tak nak serahkan pendamping tu pada dia, sebab dia kata pendamping tu betul-betul dah sebati dengan dia dan pendamping tu yang pilih dia. Dia tak pilih kau Dek Na. Kau tak badan kau tak kuat nak bawa benda ni. Benda ni benda-benda keramat. Kau tak kuat. Jadi kalau aku bagi kat engkau, silap-silap engkau yang jadi mati nanti. Lebih baik aku yang pegang. Dia nak berdamping dengan aku. Jadi kau lupakanlah hasrat kau nak ada pendamping keluarga. Ini aku adalah warisan keluarganya, bukan kau. Cakap macam tu, Dek Na kecewa sangat-sangat. Nak tak nak, dia perlu buat sesuatu. Dia perlu dapatkan pendamping tu. Ini waktu Dek Na cerita dengan Kak Rubiah lah. Dek Na perlu dapatkan pendamping tu. Fikir, akhirnya dia teringat yang ada satu bomoh dekat kawasan Negeri Sembilan kat Rembau yang pakar memberikan pendamping-pendamping yang baru pada orang-orang yang memohon. Jadi dia pergilah jumpa dengan Tok Guru tu. Tok Guru tu dah tua lah, dia kata, duduk dekat Rembau. Kes ni berlaku 94 Jadi bila dia jumpa dengan Tok Guru tu, dia ceritakan yang dia nak pendamping. Sebab dia kata dia dah janji dengan kawan-kawan dia yang dia perlu dapat pendamping. Jadi bila Tok Guru tu dengar, Tok Guru tu pun kesian. Tok Guru tu pun bagilah pendamping, satu pendamping. Dia nak kata dia nak pendamping yang memang kukuh, kuat dan berkaliber. Ayat terpelik je. Kenapa berkaliber tiba-tiba? Kukuh, kuat, bagus dan taat. Sedap sikit ayatnya. Jadi bila dengan macam tu, Tok Guru tu cakap boleh dia bagi, tapi apa yang dia bagi mestilah ada timbal baliknya. Ada harga, ada rupa lah. Dengan kata lain, kalau yang dia dapat tu berkuasa, dia punya makanannya pun berat jugalah. Makanannya apa? Dia kata darah lah. Dia nak minta hisap ibu jari kaki pada waktu-waktu tertentu. Dia nak kata tak ada masalah. Dia okey je. Asalkan dia dapat pendamping tu. Dan sejak daripada tu, pendamping tu berdamping dengan dia dan menyebabkan benda tu tak kasih dia solat, benda tu selalu buatkan dia dengan suami dia bergaduh. Tapi pada masa yang sama, dia selalu diberikan rezeki. Diberikan rezeki lah. Diberikan duit lah. Duit. Kalau buat bisnes maju, dia jual apa-apa pun laku. Tapi kesihatan dia makin teruk. Lepas tu suami dia pergi daripada dia, anak-anak tak ada. Adalah timbal baliknya kan. Waktu tu bila Kak Rubiah dengar, lah, akak ingat selama ni kau ambil saka daripada pendamping daripada keturunan kau. Rupanya bukan. Itulah Kak, dia kata saya dah tersalah langkah Kak. Dia kata walaupun dah macam tu, saya minta tolonglah dengan sepupu saya supaya pendamping dia tu halau pendamping saya. Sebab Tuan Guru yang hantarkan pendamping tu kat saya dah meninggal Kak. Saya tak tahu macam mana nak buat. Saya minta tolong sepupu, bila sepupu datang, dia kata pendamping saya ni pendamping yang lain macam. Jadi dia tak boleh nak tolong. Dan pendamping keluarga dia tak nak masuk campur. Sebab apa yang Dek Na bawa adalah pendamping yang betul-betul keras.
boleh mencederakan pendamping-pendamping lain agaknya. Jadi bila dah macam tu, dia terpaksa bawa pendamping tu ke mana-mana sampaikan dia hilang segala-galanya kecuali beberapa perkara lah, termasuk harta. Dia tak hilang, dia kata. Tapi suami hilang, anak hilang, mak bapak dia bila tahu yang Dek Na dibawa saka, la ilaha illallah, orang tua tu lagi huru-hara jadinya. Bila dia tahu yang diorang ni berebut saka, lagi bertambah huru-hara. Kenapa kau rebut saka keturunan? Orang nak putus-putus, anak-anak muda sekarang nak pula saka-saka. Jadi bila macam tu, Kak Rubiah rasa simpati sangat-sangat. Dia tak sangka rupanya ada plot twist dekat ujung cerita, yang saka tu, pendamping tu adalah bukan pendamping keluarga, tapi pendamping yang Dek Na cari sendiri sebab dia tak nak malu dengan kawan-kawan dia. Selepas daripada tu, Kak Rubiah pun balik. Bila dah balik, dia cubalah untuk hubungi Dek Na selepas tu, tapi tak dapat dihubungi dan tak tahu apa yang terjadi pada Dek Na. Ditanya dengan saudara mara, dengan kawan-kawan, seorang pun tak tahu apa yang terjadi pada Dek Na. Sampailah sekarang Kak Rubiah kata, cuma kali terakhir dia jumpa, Dek Na dah ada dekat hospital dengan sakit kansernya. Moga-moga di mana Dek Na berada, Kak Rubiah tetap ingat Dek Na dan sentiasa doakan kesejahteraan Dek Na. Jadi Kak Rubiah kata, kalaulah Dek Na dengar cerita ni, hubungi Abang Jo. Hubungi Abang Jo sebab Kak Rubiah bagi nombor telefon. Abang tak boleh nak bagi nombor telefon sembarangan. Tapi Kak Rubiah beritahulah nama Dek Na siapa, nama Dek Na sebenar. Jadi mana-mana yang tahu ini adalah bercerita tentang diri dia, tolong hubungi abang, nanti abang bagi tahu benda ni pada Kak Rubiah dan untuk silaturahim, kan, berjumpa semula. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Habis juga abang cerita. Kalau abang sambung ceritanya pada hari itu, memang cukup 1 jam lah jawabnya cerita ni. Cukup panjang, cukup menarik ceritanya. Okey, jadi sebelum abang tamatkan cerita macam biasa, abang ada beberapa ucapan yang perlu abang sampaikan untuk kenang-kenangan. Ucapan yang pertama, selamat hari jadi abang ucapkan buat Ashraf yang mana hari jadinya jatuh pada 17 hari bulan 10 dengan ucapan selamat hari jadi. Semoga panjang umur, murah rezeki, sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dipermudahkan segala urusan, juga sentiasa dirahmati Allah. Ucapan yang kedua datangnya dari seorang bonda, tapi abang lupa nak tanya siapa nama dia. Dia nak ucapkan ucapan hari jadi buat beberapa orang yang disayangi. Yang pertama, dia nak ucapkan selamat hari jadi buat suaminya yang bernama Muhammad Yasmi. Kalau tak silap namanya Muhammad Yasmi, yang mana hari jadinya jatuh pada 17 hari bulan 10. Yang kedua, dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anak dia yang bernama Muhammad Hakimi. Hari jadinya jatuh pada 7 hari bulan 10. Dan yang ketiga, buat anaknya juga yang bernama Sumayyah, yang mana hari jadinya jatuh pada 12 hari bulan 10. Dengan ucapan selamat hari jadi buat ketiga-tiga orang yang disayangi. Semoga Allah sentiasa merahmati. Dan untuk suami, terima kasih menjadi suami yang terbaik. Semoga Allah sentiasa bersamamu, merahmatimu, memberikanmu rezeki yang melimpah ruah. Dan buat anaknya Hakimi dan Sumayyah daripada bonda, ucapkan selamat hari jadi dan semoga Allah sentiasa merahmati dan memberikan kehidupan yang cemerlang buat anak dia berdua. Ucapan hari jadi yang ketiga datangnya daripada seorang bonda juga yang namanya Bonda Suriah. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anaknya yang bernama Amin, yang mana hari jadinya jatuh pada 1 hari bulan 11 akan datang. Dia genap 10 tahun anak dia. Dia kata, selamat hari jadi buat anakku, semoga Allah sentiasa merahmatimu, memberikan masa depan yang cemerlang, panjang umur, murah rezeki, sentiasa dalam keadaan kesihatan yang baik. Dan yang menariknya, kata Bonda Suriah,
Anak dia yang kenalkan JSPL pada dia, sebab anak dia selalu tengok abang bercerita, dia kata. Jadi dia suka tengok pakcik ni bercerita. Ibu-ibu tengoklah pakcik ni bercerita, pakcik ni bercerita macam tua-tua juga, dia kata, macam orang tua juga yang bercerita. Jadi bila dah macam tu, Suriah pun tengoklah. Dia pun tengoklah cerita abang. Sebenarnya cerita abang biasa je, tapi abang selalu dapat cerita yang pelik-pelik, yang menarik-menarik, luar biasa. Tu yang jadi sedapnya. Jadi selamat hari jadi daripada Uncle buat Armin, nama dia Armin. Ucapan seterusnya bukanlah ucapan hari jadi, tapi ada seseorang minta abang sampaikan pada semua, minta kita semua doakan semoga Zafrul Hayat cepat sembuh daripada penyakitnya. Dan kerana Zafrul Hayat ni menghadapi stroke, jadi marilah kita sama-sama berdoa semoga Zafrul Hayat cepat sembuh daripada stroke dan dapat menjalani kehidupan seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang seterusnya juga datang daripada seorang bonda yang bernama Norazila Ismail. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anaknya yang bernama Muhammad Ashraf, yang mana hari jadinya jatuh pada 17 hari bulan 10, genap umur 9 tahun. Jadi dia kata, selamat hari jadi buat anakku, semoga panjang umur, murah rezeki, sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dirahmati Allah. Dan pada 1 hari bulan 10 yang lepas juga adalah hari jadi bonda, bukan bonda, orang yang sampai ke ucapan ni, iaitu hari jadi Norazila Ismail. Jadi daripada pihak JSPL, abang ucapkan selamat hari jadi buat Norazila, semoga panjang umur, banyak rezekinya, diberi kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan oleh Allah Ta'ala. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang anak yang bernama Nuha. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat mak dia, ibundanya yang bernama Linda, yang mana hari jadinya jatuh pada 27 hari bulan 10, dengan ucapan selamat hari jadi buat bonda tersayang, semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa gembira dalam kehidupan. Terima kasih menjadi seorang bonda yang sangat baik dan sangat lemah lembut, menjadi inspirasi kepada anak-anak. Ucapan yang seterusnya datang juga daripada seorang bonda yang bernama Ira Izati. Dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anaknya yang bernama Mardiah Abdul Rahman, yang mana hari jadinya jatuh pada 27 hari bulan 10, genap umur 3 tahun Mardiah. Nanti Mardiah dah besar dan Mardiah tengok tahu, ni pakcik nak sampai ke ucapan bonda Mardiah ni, buat simpan video ni. Jadi dia kata ucapkan selamat hari jadi buat anak dia, semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan masa depan yang cemerlang dan sentiasa dirahmati Allah. Ucapan seterusnya datang daripada seseorang yang bernama Cik Jah. Dia nak sampaikan ucapan selamat hari jadi buat anak dengan suami dia. Yang pertama, selamat hari jadi buat anaknya yang bernama Hisham Ar-Razi bin Kahar Muzaffar, yang hari jadinya jatuh pada 26 hari bulan 10, dengan ucapan selamat hari jadi buat anak dia tercinta, sentiasa Allah merahmatimu dan memberikan kesenangan dalam setiap urusanmu. Dan dia nak juga sampaikan ucapan selamat hari jadi buat suami dia yang bernama Kahar Muzaffar bin Dolah, dengan yang mana hari jadinya jatuh pada 31 hari bulan 10, genap umur 53 tahun, dengan ucapan selamat hari jadi buat suami tercinta. Terima kasih menjadi suami yang sangat baik dan penyayang, yang sangat bertanggungjawab. Semoga Allah sentiasa merahmatimu, memberikan kerahmatan dunia dan akhirat, dan sentiasa diberikan kelapangan dalam urusan. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita yang abang sampaikan kali ini. Moga-moga menjadi iktibar dan pengajaran. Jangan lupa, abang ada minta semua orang subscribe channel Acha Here. Linknya abang sediakan dekat bawah video ni. Kita sama-sama sokong anak muda, sokong mereka untuk terus maju. Abang dah tua lah kan, dah nak ke 50 je. Anak-anak muda ni kita sokong, biarkan dia maju. Walaupun Acha tak tahu pun sebenarnya abang ada promote dia. Tetapi abang harap dengan cara ni dapat meningkatkan subscriber Acha, dan Acha akan bertambah follower, biar Acha terus bersemangat baca buku bahasa Inggeris banyak-banyak dan ceritakan kat kita orang semua. Jadi pada siapa yang nak dapatkan sambal lara, perapan sate dan juga coklat moist, masih lagi abang
jual dan sediakan link di bawah setiap video, boleh tekan. Terima kasih sangat-sangat sekali lagi, hingga berjumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.